Dunia semakin tenat, masalah sosial semakin menular, manakala golongan ulama semakin berkurangan. Tanpa golongan ulama, siapakah yang akan membimbing dunia menuju syurga Allah? Ketahuilah bahawa usaha melahirkan generasi ulama sedang dijalankan oleh Ruwaq Jawi, sebuah hak pendidikan percuma yang melahirkan generasi ulama dan berpusat di Kahirah, Mesir. Namun Ruwaq Jawi memerlukan bantuan anda. Bantulah Ruwaq Jawi dalam proses pembelian bangunan baru di Kahirah, Mesir. Bangunan ini akan merangkumi dewan-dewan kuliah, kelas-kelas pengajian, maktabah dan pejabat pentadbiran yang akan melicinkan lagi proses melahirkan ribuan ulama supaya dunia yang tenat dapat dipulihkan. Anda boleh berinfak dan menyalurkan sumbangan menerusi pakej set, di mana setiap pakej set merangkum keperluan lengkap bagi sebuah bangunan, termasuk lot tanah, bangunan dan set kelengkapan serta pengurusan. Hanya RM200 sumbangan bagi satu pakej set. Berinfaklah ke dana pembelian bangunan Ruwaq Jawi dan anda akan menjadi sebahagian daripada proses pembelajaran dan amalan yang tidak akan putus sehingga akhirat kelak. Sejarah Ruwaq Jawi telah bermula sejak 205 tahun yang lalu dan bermula pada Julai 2015 dengan tekad yang menggunung demi menyuburkan ilmu Allah. Ruwaq Jawi diimarahkan dengan nafas yang disegat sekaligus menganjurkan hampir 130 kelas pengajian bersama dengan ulama Al-Azhar setiap bulan. Namun, Ruwaq Jawi memerlukan bantuan anda. Bantulah mereka dalam proses pembelian sebuah bangunan di Kahirah, Mesir. Anda boleh berinfak dan menyalurkan sumbangan menerusi pakej set, di mana setiap pakej set merangkum keperluan lengkap bagi sebuah bangunan, termasuk lot tanah, bangunan dan set kelengkapan serta pengurusan. Hanya RM200 sumbangan bagi satu pakej set. Bantulah Ruwaq Jawi. Berinfaklah ke dana pembelian bangunan Ruwaq Jawi dengan harapan anda adalah sebahagian dalam proses penyebaran ilmu. Dan mudah-mudahan amalan kita akan berkekalan sehingga ke akhirat kelak.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ittiba'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. InsyaAllah kita sambung mudzakarah kita dan pengajian kita di dalam ilmu tauhid melalui kitab yang mulia syarahan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi ke atas Risalatul Tauhid karangan Al-Imam Al-Bajuri, dan syarahan ini diberi nama Tijanud Darari fi syarhi Risalah Al-Bajuri fi Tauhid. Baik, kita masih lagi di dalam sifat pengakhiran sifatul ma'ani. Kita dah bincang sifat ma'ani daripada awal. Sifat qudrah, iradah, ilmun, hayyun, hayah, sama', basar, kalam. Kita berhenti pada sifatul kalam. Baik, sebelum ini kita dah terangkan dan jelaskan apa yang dimaksudkan dengan sifatul kalam. Kita sebutkan bahawasanya sifatul kalam adalah sifat yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, dan bukannya sifat kalam ini dengan huruf dan juga dengan suara. Maknanya apa? Maknanya kalamullah Ta'ala bukan seperti kalam yang kita nampak dan kita dengar sekarang, iaitu yang kita dengar hari ini daripada orang lain ataupun suara ataupun huruf yang kita dengar. Tidak. Kalam Allah Ta'ala tersuci daripada huruf dan juga suara. Kenapa? Kita dah sebutkan sebelum ini. Kerana as-saut dan juga al-huruf lawazi akan melazimi perkara yang hadis, melazimi hawadis. Kerana apa? Kerana huruf adalah perkara kita panggil apa? Yang tersusun, yang ada padanya tarkib. Maka pada hak Allah Ta'ala tidak ada tarkib, kerana tarkib adalah simatul hudus. Tarkib adalah ciri-ciri khas bagi hudus. Kalau sesuatu itu ada susunan, ada tarkib, maka dia adalah hadis. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita dah sebut sebelum ini pada sifat salbiyah, bahawasanya Allah Ta'ala itu qadim. Allah Ta'ala itu qadim, tidak didahului oleh sesuatu. Baik, kemudian untuk memahami apa yang dimaksudkan dengan sifatul kalam pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, kita bahagikan kalam kepada dua. Ini untuk takrib, untuk bagi faham bahawasanya ada di sana kalam yang bukan dalam bentuk bunyi, yang tiada bunyi, tetapi kita katakan ia adalah kalam. Kita bahagikan kalam kepada dua. Kalam terbahagi kepada dua, kalam lafzi dan juga kalam nafsi. Adapun kalam lafzi adalah kalam yang kita dengar, yang kita susun melalui lisan, yang kita boleh dengar dan yang boleh kita susun menggunakan lisan. Maka adanya susunan. Maka kalam manusia, kalam kita panggil makhluk yang lain, semua itu adalah kalam lafzi. Yutalaffazu bihi bil lisan, dilafazkan menggunakan lisan. Maka kerana itu dipanggil sebagai kalamul lafzi. Bila dibincang permasalahan kalam, kalam juga diitlakkan kepada kalamun nafsi, iaitu monolog dalaman, yang kita sebut sebagai monolog dalaman. Baik, yang kita kata cakap dalam hati. Maka berkata-kata dalam hati itu juga dipanggil sebagai kalam walaupun tidak ada suara. Dan kita hujahkan sebelum ini dengan kalam yang disebut ataupun syair yang disebut oleh Al-Akhtal, seantara penyair pada zaman penghujahan bahasa Arab, menyebutkan innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu 'ala al-fuadi dalila. Kalam itu yang ada dalam hati. Adapun lisan ini hanya takbiran apa yang ada di dalam hati. Maka kita dah sebut sebelum ini dan kita isbatkan bahawasanya kalam bagi Allah Ta'ala adalah kalamun nafsi, laisa kalamun lafzi, laisa kalaman lafziyan. Baik. Kemudian kita bincangkan bahawasanya kalam Allah Ta'ala ini sifatnya adalah satu, sifat kalam satu. Cumanya dibahagikan kepada beberapa i'tibarat. Daripada kalau kalam Allah Ta'ala berkait dengan suruhan ke atas sesuatu, maka dipanggil sebagai amrun.
Kalau larangan kepada sesuatu ataupun suruh tinggal dipanggil sebagai an-nahyu. Kalau ia hanya semata berkait dengan cerita ataupun kisah, kita panggil penceritaan, dipanggil sebagai khabar. Kalau ia berkait dengan kita panggil apa? Allahumma salli ala Muhammad. Kalau ia berkait dengan khabar baik ataupun janji baik, dipanggil sebagai al-wa'du. Kalau berkait dengan janji buruk, dipanggil sebagai al-wa'id. Maka sifatnya satu tetapi ada i'tibarat yang berbeza. Kemudian kita bincangkan sifat kalam sama seperti sifatul ilmi, bertakluk kepada seluruh aksam hukum akal yang tiga, iaitu jaiz, mustahil dan juga wajib. Dan ta'aluk ilmu kalam, ta'aluk kalam adalah ta'aluk ad-dalalah. Ta'aluk yang menunjukkan kepada sama ada suruhan atau menunjukkan kepada yang wajib, menunjukkan kepada yang mustahil, menunjukkan kepada yang harus dan seterusnya. Baik, kemudian kita sebutkan lawan bagi sifatul kalam adalah al-bukmu ataupun dipanggil sebagai al-kharas. Al-kharas yang dimaksudkan adalah adamul kalam an-nafsi. Adamul kalam an-nafsi. Baik. Kemudian kita berhenti pada permasalahan ataupun perbahasan berkait dengan Al-Quran, kalamullah. Baik, sebelum kita masuk lebih jauh, kita nak bahagikan dalam firaq Islamiyah, itu dalam kelompok-kelompok Islam, dalam perbahasan sifatul kalam terbahagi kepada empat golongan. Yang pertama golongan Asy'ariyah, ataupun kita kata daripada empat golongan itu dibahagikan kepada dua. Ada yang menyebutkan bahawasanya kalam Allah Ta'ala itu qadim. Ada yang mengatakan kalam Allah Ta'ala itu hadis. Baik. Yang mengatakan kalam Allah Ta'ala itu qadim ada dua kelompok. Yang pertama adalah golongan Asy'ariyah dan yang kedua adalah mutaakhiri al-Hanabilah. Kita tulis sikitlah bagi nampak. Katakan al-firaq al-islamiyah fi sifatul kalam arba'ah al-asnaf. Yang pertama ataupun kita kata firqatan yaqulani bi qidami al-kalam. Apa dia? Yang pertama adalah al-Asy'ariyah. Asy'ariyah isbatkan, ahli sunnah isbatkan bahawasanya kalamullah Ta'ala adalah qadim. Kita kata kalam adalah sifatun qadimatun qa'imatun fi dhatihi ta'ala laisa bi sautin wala harfin. Baik, kemudian yang kedua adalah golongan mutaakhiri al-Hanabilah. Golongan akhir Hanabilah, mutaakhiri al-Hanabilah. Ini disebut sebagai mutahammil. Baik. Apa beza? Baik, kedua-dua kelompok ini mengatakan ataupun kedua-dua golongan Asy'ariyah dan juga mutaakhiri Hanabilah mengatakan bahawasanya kalam itu qadim. Bezanya apa? Asy'ariyah kata ma'a adamil atau ma'a nafyil hurufi wal aswat. Asy'ariyah kata walaupun mengatakan bahawasanya kalam itu qadim, Asy'ariyah menafikan kalam Allah Ta'ala itu huruf dan juga suara. Hanya mengisbatkan kalam apa? Kalam nafsi. Baik. Golongan mutaakhir Hanabilah pula, walaupun mengatakan bahawasanya kalam itu qadim, mereka mengatakan juga ma'aqidamil hurufi wal aswat. Mereka juga mengatakan bahawasanya huruf, kalam Allah Ta'ala itu huruf dan juga suara, dan huruf dan suara itu qadim.
Mereka mengatakan kalam Allah Ta'ala itu qadim beserta dengan qidamil hurufi wal aswad. Qadimnya huruf dan juga suara. Dan ini kita dah tahu terbatal dengan dalil yang kita sebut sebelum ini, bahawasanya al-aswad dan juga al-huruf yufidul hawadis ataupun yastalzimul hudus. Kenapa? Contoh kita kata bismillahi. Jadi ba, kalau kita tak berhenti daripada sebut ba, maka sin takkan terzahir. Bis tak boleh sebut secara jumlah. Sedangkan tarkib at-taqaddum wa ta'akhur min simatil hudus. Ada awal, ada akhir, semua tu adalah ciri-ciri khas bagi perkara yang hadis. Maka perkara itu terkaya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun tersuci daripada Allah Ta'ala. Adapun golongan mutaakhir Hanabilah dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal berlepas daripada akidah ini. Al-Imam Ahmad bin Hanbal bari'un min hadhihi al-aqidah. Baik, ini golongan yang katakan dua firqah yang pertama yang mengatakan bahawasanya kalam itu qadim. Baik. Golongan yang kedua mengatakan ataupun pecahan besar yang kedua, dua golongan firqatani yaqulani mengatakan bahawasanya apa? Bihudusil kalam. Mengatakan kalam Allah Ta'ala itu hadis. Ada berapa golongan? Ada dua. Yang pertama siapa? Yang pertama golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah. Dan yang kedua adalah golongan Al-Mujassimah ataupun dipanggil sebagai Al-Karramiyah. Baik. Mu'tazilah mengatakan bahawasanya kalam itu hadis. Baik. Apa beza di antara Mu'tazilah dan juga Mujassimah? Mu'tazilah kata bahawasanya kalam Allah Ta'ala itu hadis. Dan dalam masa yang sama, golongan Mu'tazilah mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala itu kalamnya hadis dengan makna apa? Dengan makna Allah Ta'ala khalaqallahu ta'ala al-kalam fi syajarah. Ini contohlah syajarah. Ataupun qalbun nabi dan sebagainya lah. Jadi golongan Mu'tazilah mengatakan Allah Ta'ala mutakallimun bimakna khaliqul kalam. Bimakna khaliqul kalam, menciptakan kalam. Maksudnya Allah Ta'ala menciptakan kalam dekat pokok, menciptakan kalam dekat hati Nabi dan seterusnya. Jadi bukan makna mutakallim bimakna qaim, sifatun qaimatun bidzatillahi ta'ala. Tidak. Sifatun ataupun kita kata makna kalam di sisi Mu'tazilah, Allah Ta'ala itu menciptakan kalam. Bukan bermakna Allah Ta'ala itu kita panggil apa? Sifat kalam itu berdiri pada zat Allah Ta'ala. Jadi itu beza Mu'tazilah. Walaupun mengatakan bahawasanya kalam itu hadis, tetapi tidak menisbahkan hudus itu pada zat Allah Ta'ala. Dia hanya mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala itu menciptakan kalam, seperti mana Allah Ta'ala menciptakan makhluk yang lain. Dapat? Baik. Golongan yang terakhir, golongan yang kedua, golongan Mujassimah ataupun Karramiyah, mengatakan bahawasanya kalam itu hadis dan dalam masa yang sama mengatakan juga bahawasanya huruf dan juga suara itu adalah hadis juga. Ma'a hudusi al-aswati wal huruf. Dia Mujassimah mengatakan bahawasanya kalam Allah Ta'ala itu hadis dan mengatakan bahawasanya suara dan huruf itu juga hadis. Kenapa? Kerana pada golongan Mujassimah, mereka melampaui batas dengan mengatakan bahawasanya ada perkara yang hadis berdiri pada zat Allah Ta'ala. Yujawizuna qiyamal hawadis fi zatillahi ta'ala. Mereka melampaui batas mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala itu ada perkara yang hadis berdiri pada zat Allah Ta'ala. Contohnya apa? Contohnya kalam. Dapat? Jadi ada berapa golongan? Ini khulasah kepada firqah Islamiyah yang mengatakan ataupun dalam perbahasan sifatul kalam. Kita ada dua golongan yang mengatakan kalam itu qadim dan dua golongan lagi mengatakan kalam itu hadis. Yang mengatakan kalam itu qadim Asy'ariyah dan juga mutaakhir Hanabilah. Bezanya apa? Asy'ariyah menafikan huruf dan juga suara.
mengisbatkan kalamun nafsi, dalam masa yang sama menafikan huruf dan juga suara. Kerana huruf dan suara simatul hawadis, ciri-ciri khas bagi hawadis. Adapun mutaakhiri Hanabilah mengatakan kalam itu qadim biqidamil hurufi ma'aqidamil hurufi wal aswat, dengan mengisbatkan juga huruf dan juga suara itu qadim, ternafi. Baik, dua golongan yang mengatakan kalam itu hadis, Mu'tazilah dan juga Mujassimah. Mu'tazilah dan juga Mujassimah. Mu'tazilah mengatakan kalam itu hadis dengan mengatakan bahawasanya Allah itu khaliqul kalam, laisa mutakalliman bimakna sifatun qa'imatun bidzatillahi ta'ala. Tak hanya mengisbatkan Allah Ta'ala itu khaliqul kalam. Maka Mu'tazilah ni ada kita panggil apa? Ada betulnya pada menafikan hawadis pada Allah Ta'ala. Tetapi Mu'tazilah menghadkan kalam hanyalah semata-mata huruf dan suara, tidak mengisbatkan kalam nafsi. Tidak mengisbatkan kalam nafsi. Kerana itu Mu'tazilah mengisbatkan Allah itu mutakallim, dalam masa yang sama kalam itu adalah hadis dan Allah Ta'ala menciptakan kalam, bukannya sifat itu berdiri pada zat Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana Mu'tazilah faham tidak boleh pada zat Allah Ta'ala itu ada perkara yang hadis. Tapi macam mana nak lari daripada nusus dan sebagainya yang ada, yang warid? Mereka mengatakan Allah Ta'ala mutakallim bimakna khaliqul kalam, dengan makna Allah Ta'ala menciptakan kalam dekat pokok, menciptakan kalam dekat hati Nabi dan sebagainya. Dapat? Kemudian golongan yang terakhir sekali Mujassimah. Ini yang kita panggil mengatakan Allah mutakallim dengan kalam yang hadis. Dan dalam masa yang sama kalam Allah Ta'ala itu kalam dengan suara dan juga bunyi. Dengan suara dan juga bunyi. Kenapa? Kerana pada i'tiqad mereka membenarkan adanya perkara hadis pada zat Allah Ta'ala. Yujawizuna qiyam al-hawadis fi dzatillahi ta'ala. Jadi ini 4 golongan pada perbahasan sifatul kalam. Kerana itu disebut sifat kalam adalah sifat yang paling panjang perbahasannya di dalam kitab-kitab ilmu kalam ataupun ilmu tauhid, dan kerananya juga dipanggil sebagai ilmu kalam kerana perbahasan sifatul kalam. Baik. Mana? Alhamdulillah kita dia mengkodingkan huruf dengan aswad. Benda tu kan dari segi nafas, kita faham lah. Jadi Alhamdulillah ni dia ikut, dia nak isbatkan kalam lafzi. Dia isbat kalam lafzi, kalam nafsi, dua-dua dia isbatkan. Tapi dalam masa yang sama mengisbatkan juga huruf dan suara itu qadim. Baik, kita sebut kalam nafsi, kita isbatkan kalam nafsi untuk kita bagi tahu kalam itu tak terhad kepada suara dan bunyi. Tapi bukanlah bererti kalam Allah Ta'ala itu seperti kalam nafsi kita. Faham tak? Yang kita faham kalam nafsi adalah monolog dalaman. Kita memang tak ada suara, tapi ada tartib. Betul, ada tarkib. Ini semata-mata nak bagi takrib saja, nak bagi kita faham yang kalam bukan satu jenis sahaja. Tak ada kalam yang jenis lain. Kerana itu Al-Imam Al-Ghazali dalam Ittisab fil I'tiqad bahagikan 3 bukan 2. Imam Ghazali kata ada kalam lafzi, kalam nafsi dan yang ketiga. Yang ketiga itu pada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana kalam Allah Ta'ala bukan kalam lafzi, itu kita faham, dan bukan juga kalam nafsi seperti kalam nafsi manusia. Tapi kita sebut dalam banyak kitab-kitab kalam disebutkan kalam lafzi dan kalam nafsi untuk isbatkan yang di sana ada kalam yang bukan suara tetapi dia diisbatkan sebagai kalam juga. Dapat? Kita kata ada kalam lafzi, ada kalam nafsi. Kenapa kita isbatkan kalam nafsi? Kita kata ataupun kita nak beritahu kalam bukan semata-mata huruf dan suara yang kita panggil sebagai kalam lafzi. Ada jenis kalam yang lain. Itu je. Kemudian kita buka Al-Imam Al-Ghazali lebih dakik dalam perbahasan ini mengatakan kalam Allah Ta'ala bukan kalam nafsi seperti kita. Tak. Kalam yang
Nanti kita akan bincang, ada sikit perbahasan berkenaan dengan sifatul kalam, kisah Sayyidina Musa dan sebagainya. Dan kita akan faham kaifiyah macam mana Sayyidina Musa dengar kalam Allah Ta'ala itu mustahil untuk diidrak. Kenapa? Kerana kita hakikat ataupun kita sebutkan macam mana, selagi orang ataupun kalau kita nak tahu macam mana kaifiyah kalam Allah Ta'ala kepada Sayyidina Musa, mustahil. Kenapa? Kita bertanya kepada perkara yang tidak ada kaifiyah. Tapi macam mana kita tak tahu? Sebab apa? Sebab kita macam mana nanti akan dibincanglah, kita akan masuk nanti. Cuma sekarang ni kita nak bagi tahu kenapa kita isbatkan kalamun nafsi, untuk kita bagi tahu kalam itu tidak terhad kepada lafzi semata-mata. Ada jenis kalam yang lain tetapi dipanggil sebagai kalam juga. Walaupun dia tidak ada huruf dan tidak ada suara, tapi dipanggil sebagai kalam juga. Kerana kita sebut isbat sifatul kalam dengan dalil naqli, bukannya dengan dalil akli. Kalau kita isbatkan dengan dalil akli akan bawa kepada beberapa masalah. Dan isbat sifatul kalam dengan dalil naqli dalil akli dhaif. Kenapa? Kerana kita kiaskan perkara yang ghaib kepada perkara yang kita nampak depan mata. Sedangkan kiasul ghaib ala syahid tidak sentiasa betul. Bahkan banyaknya berlaku kita panggil kesalahan ataupun i'tirad. Dapat? Jadi isbat kalamun nafsi semata-mata nak bagi tahu adanya perkara lain yang bukan suara dan bukan bunyi tetapi dipanggil sebagai kalam juga. Dapat tak? Baik. Asyairah lah. Tidak mutaakhiri. Sebab itu kita kata mutaakhiri. Sebab itu saya sebut, dan Imam Ahmad bin Hanbal juga berlepas dengan akidah yang mereka pegang. Sebab tu kita kata tak dipanggil pun mutaakhir Hanbali, sebagian kata mutahambalah. Yang macam kita kata apa, dia nisbahkan diri dia kepada Imam Ahmad, sedangkan Imam Ahmad bari daripada akidah tersebut. Lepas tu kita kata mutaakhiran. Baik. Sekarang kita nak masuk kepada permasalahan Quran ataupun khalqul Quran. Masalah tu khalqil Quran. Baik. Disebutkan apa dalam surat 30? Kita baca sikit apa yang disebutkan oleh Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Syawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim wa ulum masyayikhina fi daraini amin. Wa'lam anna kalam Allah ta'ala yutlaqu 'ala al-kalamil qadimil qa'imi bi dhatihi ta'ala wa 'ala al-kalamil lafzi al-maqru'i bima'na annahu ta'ala khalaqahu wa laysa li ahadin fi asli tarkibihi kasbun. Baik, apa kata Syekh Muhammad Nawawi? Wa'lam, ketahuilah bahawasanya kalam Allah Ta'ala itu diitlakkan. Maknanya kalamullah. Bila kita dengar kalamullah, lafaz ini diitlakkan kepada kalam qadim, iaitu sifat, dan juga diitlakkan kepada kalam al-makru, iaitu al-matlu, iaitu kita kata apa? Allah Ta'ala ciptakan sesuatu yang menunjukkan kepada kalamullah, iaitu apa yang ada di dalam Al-Quran contohnya, ataupun kitab Taurat ataupun kitab Injil. Semua itu adalah sebahagian daripada kalamullah, iaitu dal, hanya menunjukkan kepada kalamullah, tetapi hakikat kalamullah bukan itu. Dapat? Baik. Wa'lam anna kalam Allah Ta'ala yutlaqu 'ala kalamil qadim al-qa'imi bi dhatihi ta'ala wa 'ala al-kalamil lafzi al-maqru'i bi ma'na annahu ta'ala khalaqahu wa laysa li ahadin fi asli tarkibihi kasbun. Tidak ada satu pun daripada seseorang pada susunan itu, iaitu susunan yang ada di dalam Al-Quran yang kita baca, kasbun, usaha, maknanya tak ada seorang pun yang boleh buat. Tidak ada makhluk pun yang kita panggil masuk campur terhadap susunan yang ada di dalam Al-Quran. Semata hanya daripada Allah Ta'ala.
Allah Ta'ala turunkan atau Allah Ta'ala berikan kepada Sayyidina Jibril sampaikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ini masalah khalqul Quran. Adakah Quran itu adakah Quran makhluk ataupun bukan makhluk? Ini permasalahan ini berlaku pada kita panggil awal-awal zaman, khususnya pada zaman Sayyidina Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari hidup pada zaman ini. Dan niza' ataupun kita panggil perbezaan pendapat yang berlaku ini pada zaman ataupun ketika mana muncul ataupun ketika mana tersebarnya mazhab ataupun pegangan Mu'tazilah. Kerana Mu'tazilah i'tikad bahawasanya Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk. Adapun ulama-ulama salaf kita mengatakan Al-Quranu kalamullahi al-qadim. Al-Quran kalam Allah Ta'ala dan ianya qadim. Al-Quran kalamullahi Ta'ala ghairu makhlukin. Al-Quran kalam Allah Ta'ala dan bukannya makhluk. Dan ini yang berlaku kepada Sayyidina Al-Imam Al-Ahmad bin Hanbal. Masalah khalqil Quran. Kerana Imam Ahmad berpegang bahawasanya Quran itu qadim. Baik. Ada Mu'tazilah kata tak, Quran itu makhluk, bukannya qadim. Baik. Masalah ini berlaku kerana apa? Kerana Quran, kita perlu bezakan beberapa istilahat yang ada di dalam masalah inilah, sebab kita nak bagi faham. Al-Imam Al-Bukhari meninggal disebabkan masalah ini, masalah khalqil Quran. Kerana Imam Bukhari nak bagi tahu yang Quran yang kita baca, yang kita nampak dengan tulisan itu hadis. Itu adalah perbuatan kita membaca. Adapun madlulnya, iaitu perkara yang menunjukkan kepada lafaz yang kita baca itu adalah qadim. Jadi nak bezakan dua perkara, tetapi takbiran yang diberikan tak sampai. Kerana itu kita tengok dalam Sahih Bukhari, hadis yang di hujung di belakang maksudnya hadis, antara hadis yang pengakhiran dalam Sahih Bukhari, permasalahan berkenaan dengan khalqil Quran. Sayyidina Imam Bukhari nak isbatkan bahawasanya al-qira'ah hadisun, ammal makru, adapun perkara yang dibaca itu adalah qadim. Sama juga dengan kita zikir. Az-zikru, kita kata Allah, Allah. Yang kita zikirkan itu hadis. Adapun al-madhkur qadim, iaitu Allah Ta'ala qadim. Jadi, tapi dulu takbiran tu tak sampai. Lepas daripada 100 tahun, barulah ulama' tahu bahawasanya Al-Imam Al-Bukhari nak sampaikan perkara tersebut. Nak bezakan Quran dari dua sudut. Ada dua itlaq. Itlaq kepada sifat, iaitu kalamullahi Ta'ala Al-Qadim, dan itlaq kepada al-matlu, perkara yang dibaca dan dilihat di dalam mushaf. Jadi nak bezakan dua perkara tersebut. Tapi selepas 100 tahun barulah ulama' dapat kita panggil faham apa yang nak disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Baik, dalam masalah ini kita kata apa? Quran, lafaz Al-Quran diitlakkan kepada dua perkara. Diitlakkan kepada kalamullahi Ta'ala Al-Qadim, macam yang disebut kalamullahi Ta'ala yutlaqu ala kalamil qadim al-qaim bidatihi Ta'ala wa ala kalamil lafzi al-maqru, bimakna annahu Ta'ala khalaqahu. Allah Ta'ala yang ciptakan, ditulis di dalam mushaf, ada susunan, itu kalamul lafzi, makru dan dibaca. Dan dalam masa yang sama tidak ada seseorang pun yang ikut serta pada penulisan ataupun pada susunan yang ada di dalam Al-Quran. Kerana itu kita kata dalam masalah tartib Quran dan sebagainya, semua itu adalah tauqifi, bukannya taufiqi. Iaitu semua itu daripada Allah Ta'ala, bukannya ijtihad para ulama. Tidak. Baik. Kita sebutkan dalam sifatul kalam ataupun lafaz kalam. Ini dalam masalah khalqil Quran. Adakah Quran makhluk ataupun bukan makhluk? Adakah Quran makhluk ataupun bukan makhluk? Baik. Untuk faham masalah ini, kita kena, di sana ada 3 istilah yang perlu untuk kita tahu. Yang pertama adalah al-qira'ah. Ini yang pertama.
Yang kedua adalah al-makru. Al-qiraah ataupun at-tilawah. Al-makru ataupun al-matlu. Dan yang ketiga adalah Al-Quran. Jadi ada 3 istilahat yang perlu untuk kita faham. Yang pertama adalah qiraah ataupun tilawah. Yang kedua adalah al-makru ataupun al-matlu. Dan yang ketiga adalah Al-Quran. Baik. Kalau kita kata al-qiraah ataupun al-tilawah, yang dimaksudkan adalah fi'lul qari, perbuatan pembaca, perbuatan orang yang membaca, alladhi ibtadahu ba'da an kana tarikan lahu. Jadi qiraah adalah fi'lun. Qiraah adalah perbuatan orang yang membaca, yang memulakan bacaan selepas daripada dia tinggalkan bacaan. Contoh, kalau sekarang saya kata Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang saya membaca. Sebelum itu saya baca ke? Tak. Jadi saya yang mulakan. Sebelum itu saya tinggal, sekarang saya mulakan. Jadi qiraah adalah fi'lun. Al-qiraah adalah fi'lul qari. Jadi ini Imam Bukhari nak sebutkan. Qiraah tu adalah af'al, perbuatan. Bukannya, kalau kita kata perbuatan ataupun perkara yang dinisbahkan kepada perkara yang hadis, maka dia adalah hadis. Dia baharu. Maka yang kita baca tu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ini baharu. Kalam yang kita sebutkan tu adalah hadis. Baik, ini yang pertama, qiraah. Yang kedua adalah al-makru ataupun al-matlu. Yang kita sebutkan itu adalah sifatun qaimatun. Sifatun qadimatun. Qaimatun bidatihi ta'ala. Baik, ini yang kita baca, iaitu yang dibaca adalah perkara yang menunjukkan kepada sifat Allah Ta'ala, iaitu kalam, sifat kalam Allah Ta'ala. Betul, hatta nanti diberitahu Syekh Muhammad Nawawi Bantani Jawi menyebutkan sebahagian daripada kalamullah. Kenapa? Kerana kalam Allah Ta'ala itu bukan terhad kepada Al-Quran semata. Ada Taurah, ada Injil, dan ada apa kita panggil suhuf Nabi-Nabi sebelum. Baik, itu yang, ini dua benda. Jadi kita bezakan antara al-qiraah dan juga al-makru, yang dibaca dan bacaan. Bacaan hadis, yang dibaca qadim. Dapat? Okey, baik. Yang ketiga adalah istilah Al-Quran. Al-Quran, macam kita sebutkan tadi, diitlakkan kepada dua perkara. Disebutkan ataupun menunjukkan kepada dua perkara. Boleh jadi lafaz Al-Quran qad yuradu bihi al-qira'ah wa qad yuradu bihi al-makru. Boleh jadi Al-Quran diitlakkan kepada qira'ah. Kalau diitlakkan kepada qira'ah, maka dia hadis baharu. Ini hadis, ini qadim. Maka dia adalah hadis sebab dia adalah suara, bunyi, perbuatan yang dibuat oleh orang yang kita panggil apa? Orang yang membaca. Maka kalaulah kita katakan Quran itu adalah, yang dimaksudkan adalah qiraah, maka dia hadis wa makhluk. Dan dia adalah makhluk. Allah yang ciptakan. Allah yang ciptakan. Kalau yang dimaksudkan adalah al-makru, maka dia adalah qadim, ghairu makhluk. Maka Quran diitlakkan kepada dua makna. Boleh jadi dimaksudkan adalah qiraah, maka dia hadis. Boleh jadi dia ada diitlakkan kepada sifat Allah Ta'ala,
maka dia qadim ghairu makhluk. Dapat? Jadi disebabkan berlaku masalah ini, iaitu masalah khalqil Quran, maka para ulama pada selepas daripada zaman Al-Imam Al-Bukhari baru dapat membezakan di antara Quran bermakna qiraah dan Quran bermakna al-maqru. Maka dengan dua jihad ini kita akan faham. Tetapi kenapa tak boleh diitlakkan semata-mata Quran itu adalah qiraah? Kenapa? Kerana ibarah yang ada indas salaf dan juga ada pada sebahagian hadis menafikan bahawasanya Quran itu adalah makhluk. Menafikan Quran itu makhluk, maknanya mengisbatkan bahawasanya Quran itu qadim ghairu makhluk. Seperti yang ada dalam hadis-hadis, walaupun sebahagian mengatakan hadis itu maudhu', ala kulli hal ada yang mengisbatkan hadis tersebut bahawasanya kalamullah ta'ala itu ghairu makhluk. Al-Quran kalamullah ta'ala ghairu makhluk. Itu ibarah yang ada indah salaf, banyak disebutkan dan diriwayatkan oleh ulama-ulama sebelumnya. Al-Quranu kalamullah ta'ala ghairu makhluqin. Ghairu makhluqin. Baik. Jadi dengan perbezaan yang kita berikan pada masalah khalqil Quran, maka kita kata bahawasanya Quran boleh diitlakkan ataupun boleh dimaksudkan kepada qiraah dan boleh juga kepada al-maqru. Tetapi kita tidak boleh syarahkan kepada orang awam bahawasanya Quran itu makhluk dengan makna qiraah. Tidak. Kenapa? Kerana yang difahami oleh para kita panggil orang awam bahawasanya Quran itu kalamullah. Bila kalamullah nisbah kepada zat ataupun sifat Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata qiraah. Kerana mereka tidak membezakan antara al-qiraah wal maqru. Tapi kita nak faham masalah permasalahan khalqil Quran, kita faham az-zikr wal madhkur, al-qiraatu wal maqru. Kalau kita faham perkara ini, kita boleh faham bahawasanya Quran diitlakkan pada dua perkara. Baik. Jadi kerana itu disebutkan disebutkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Bantani Al-Jawi, wa'lam anna kalam Allah Ta'ala yutlaqu 'ala al-kalamil qadimil qa'imi bi dzatihi ta'ala. Itu yang pertama. Iaitu kita kata adalah al-maqru. Iaitu sifat kalam Allah Ta'ala tu yang dimaksudkan adalah sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifatul kalam. Wa 'alal kalamil lafzi, dan juga diitlakkan kepada kalam lafzi. Dengan makna apa? Wa'lam anna kalam Allah Ta'ala yutlaqu 'alal kalami al-qadimil qa'imi bi dzatihi ta'ala wa 'alal kalamil lafzi al-maqru bimakna annahu ta'ala khalaqahu. Allah Ta'ala yang menciptakan kalam tersebut ataupun yang menciptakan susunan yang ada dalam Al-Quran. Baik, bimakna annahu ta'ala khalaqahu wa laysa li ahadin fi asli tarkibihi kasbun. Tidak ada seorang pun pada susunan yang ada yang kita boleh baca, tidak ada orang lain yang menyusun. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang susun. Yang susun bismillahirrahmanirrahim, susunan itu semua adalah daripada Allah Ta'ala, ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Quran yang kita baca semata-mata menunjukkan kepada sebahagian daripada sifat Allah Ta'ala, iaitu sifatul kalam. Dapat? Kemudian apa kata Syekh? Faman ankara, siapa yang mengingkari, annama baina diffatail al-mashaf kalamullah Ta'ala faqad kafar. Siapa yang mengingkari bahawasanya apa yang ada pada mashaf itu adalah kalam Allah, maka dia telah kufur. Kerana itu kita sebut sebelum ini, kita tidak boleh syarahkan kepada orang awam bahawasanya Quran itu makhluk dengan makna qiraah. Kenapa? Kerana pada tasawur mereka semata-mata mereka faham bahawasanya Quran adalah kalamullah. Kan biasa kan apa kita panggil ibarah ataupun takbir yang kita kata Quran kalamullah ni kan dah muntasyir, dah tersebar. Orang dah kata, orang dah faham bahawasanya Quran itu adalah kalamullah. Maka tidak boleh kita syarahkan kepada orang bahawasanya kalam ataupun Quran itu adalah hadis ataupun makhluk.
Tapi dengan erti kata yang kita nak maksudkan adalah qiraah, tak boleh, kerana mereka tidak bezakan dua perkara tersebut. Kerana itu Syekh Nawawi tambih perkara ini, mengatakan faman ankara annama baina diffatail mashaf kalamullah ta'ala faqad kafar illa, ada istisna dekat situ, illa ayyurida annahu huwa sifatul qaimatu bidatihi ta'ala. Jadi kalau dia maksudkan kalamullah ta'ala itu adalah sifat, maka siapa yang mengingkari Quran adalah kalamullah, maka dia telah jatuh kufur. Wa ma'a kaunil alfadhil lati naqra'uha hadisatun, disebabkan lafaz yang kita baca itu adalah hadis, la yajuzu ayyuqala al-Quran hadisun, tak boleh kita kata Quran itu hadis. Kenapa? Kerana Quran bukan hadis kalau yang dimaksudkan adalah sifat Allah Ta'ala. La yajuzu ayyuqala al-Quran hadisun illa fi maqamit ta'lim. Sebab apa? Kalau dalam maqamit ta'lim, waktu kita belajar, maka kita boleh syarahkan Quran itu diitlakkan kepada dua perkara. Diitlakkan kepada sifat, maka dia qadim ghairu makhluk. Diitlakkan kepada qira'ah fi'lul qari', maka dia adalah hadis makhluk. La yajuzu ayyuqala al-Quran hadisun illa fi maqamit ta'lim li'anna al-Qur'ana yutlaqu 'ala sifatil qa'imati bidatihi ta'ala aidan. Kerana Quran juga diitlakkan, disebutkan juga kepada sifat yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Lakin majazan, tetapi secara majaz, bukan secara hakikat. Kerana hakikat Quran yang kita tahu adalah Quran yang kita pegang, yang kita boleh belik, yang kita boleh baca, yang ada huruf, yang ada susunan. Baik. Farubbama yutawahhamu man atlaqa anna al-Qur'ana hadisun anna as-sifatal qa'imata bidatihi ta'ala hadisatun. Kalau kita kata Quran itu makhluk, Quran itu hadis, maka takut-takut orang faham bahawasanya sifat Allah Ta'ala itu hadis, iaitu sifat yang berdiri pada zat Allah Ta'ala itu hadis. Sebab memang sudah tersebar ataupun sudah, kita boleh kata semua faham yang Quran itu kalamullah. Dan semua faham kalam adalah sifat daripada sifat Allah Ta'ala. Maka kita tak boleh nak suka hati kata, kita kata Quran itu adalah makhluk ataupun Quran itu hadis. Kenapa? Kerana ada dua itlaqat. Ada dua bentuk itlaq. Ada diitlakkan kepada sifat dan ada diitlakkan kepada qira'ah. Maka ketika maqam ta'lim, ketika kita belajar, boleh kita nak itlakkan Quran itu hadis dengan makna qira'ah. Tetapi ketika umum, pada orang awam, la yajuz. Disebut rasanya oleh Syekh Al-Imam Al-Bajuri, tak silaplah, dalam Al-Imam Al-Ghazali dalam Iqtisad fil I'tiqad. Kena rujuk balik dalam permasalahan tersebut. Baik. Wat-tahqiqu. Baik, Syekh Muhammad Nawawi Bantani setelah menjelaskan perkara secara khulasanya, yang inilah kita kata ada tiga istilahat. Ada qiraah, ada makruh, ada Quran. Dan Quran diitlakkan pada dua perkara yang kita sebutkan tadi. Boleh jadi maknanya qiraah, boleh jadi maknanya makruh. Apa kata Syekh? Wat-tahqiqu anna madlulal alfadhi allati taqra'uha ba'du madlulis sifatil qadimah. Dan dalam masalah ini, khulasahnya dan yang sebenarnya, bahawasanya lafaz-lafaz yang menunjuk, lafaz-lafaz yang kita baca semata-mata menunjukkan kepada sebahagian madlul, sebahagian daripada makna sifat Allah Ta'ala yang qadim. Baik. Lianna sifata tadullu ala jami'il wajibati wal jaizati wal mustahilat. Kerana sifat kalam Allah Ta'ala itu bertakluk kepada tiga aksam hukum akal, jaiz, mustahil dan juga wajib. Wal alfadhul lati naqra'uha tadullu ala ba'di dhalika. Dan lafaz yang kita baca, yang kita sebutkan, yang kita tilawahkan, yang kita lagukan, itu semua menunjukkan kepada sebahagian daripada sifat qadim Allah Ta'ala. Sebab kita kan sebut bahawasanya sifat kalam yata'addad bita'addudi al-i'tibarat. Kan kita kata sifat kalam satu, sifatnya satu,
tetapi berbilang-bilang dari segi i'tibarat. Kalau menunjukkan kepada suruhan untuk buat dipanggil sebagai amrun. Suruh untuk tinggal dipanggil sebagai nahyun. Penceritaan dipanggil sebagai khabar ataupun ikhbar. Kemudian kalau menunjukkan kepada janji baik dipanggil sebagai wa'du. Menunjukkan kepada janji buruk dipanggil sebagai wa'id. Tapi sifatnya berapa? Sifatnya satu saja. Sama dalam masalah ini, Quran itu sendiri hanya menunjukkan kepada sebahagian daripada sifat yang qadim. Kenapa? Kerana kalamullah Ta'ala tidak terhad kepada Al-Quran semata. Dapat? Mu'tazilah semata-mata hadkan kalam adalah kalam lafzi. Sebab itu, dia kata apa? Quran itu makhluk. Tak, dia tak ada benda ni, tak ada. Tak ada. Sebab itu dia hanya itlakkan bahawasanya Quran itu makhluk. Kenapa? Kerana Quran dibaca. Maka suara dan bunyi itu adalah hadis. Maka kerana itu mereka kata Quran makhluk. Sebab mereka tak tafrik. Kalau mereka tafrik, mereka tak sebutlah bahawasanya Quran itu makhluk. Tapi disebabkan tidak ada tafriqah, tidak ada perbezaan di antara qiraah dan maqru', maka kerana itu, dan dalam masa yang sama mereka hadkan kalam semata-mata kalam lafzi, tidak ada kalam nafsi. Kerana itu mereka mengatakan bahawasanya kalam itu hadis, bermakna Allah Ta'ala menciptakan. Sebab itu kita kata dalam Mu'tazilah ada benarnya kerana nak mensucikan Allah Ta'ala daripada perkara yang hadis, tapi ada salahnya kerana menghadkan kalam semata-mata lafaz dan suara. Baik. Waddalilu. Baik, ada soalan lain? Waddalilu ala dhalika ay thubutil kalami lahu ta'ala sam'i, iaitu naqli. Dalil mengisbatkan sifatul kalam adalah dalil naqli. Ingat lagi kita bahagikan sifat kepada dua. Sifat yang sifat kita bahagikan kepada dua. Sifatul yata'atta bihal ijad wal i'dam, dan ataupun sifat untuk mengisbatkan mukjizat, dan sifat untuk yang tidak ada kena ataupun tidak berkait dengan mukjizat, ataupun kita kata sifat la yata'atta bihal ijad wal i'dam. Baik, kita bahagikan kepada dua. Kemudian sifat yang semata-mata ataupun sifat yang tidak perlu untuk kita isbatkan mukjizat, ataupun sifat yang tidak perlu diisbatkan untuk mengisbatkan Allah Ta'ala itu kudrah dan sebagainya, ada ijad dan juga i'dam. Tiga sifat ini dalilnya dalil sam'i, iaitu sifat sama', basar dan juga kalam. Semata-mata warid di dalam nusus, maka kita katakan Allah itu ada sifat kalam, ada sifat sama' dan ada sifat basar. Adapun dalil aqli, dalil aqlinya dhaif kerana terbina daripada qiyasul ghaib ala syahid. Baik. Wadalilu ala dhalika ay thubutil kalami lahu ta'ala sam'iyyun wa huwa qawluhu ta'ala wa kallama Allahu Musa taklima. Wa kallama Allahu Musa taklima. Ay azala Allahu anhu al-hijaba wa asma'ahu al-kalam al-qadim. Allah Ta'ala menanggalkan hijab pada Sayyidina Musa alaihi salam, dan Allah mendengarkan kepada Sayyidina Musa kalam qadim. Thumma ada alaihi hijab, kemudian Allah Ta'ala kembalikan balik hijab. Setelah Allah Ta'ala tanggalkan, maka Sayyidina Musa dengar kalam Allah Ta'ala, kemudian Sayyidina Musa Allah Ta'ala kembalikan semula hijab kepada Sayyidina Musa alaihi salam. Baik. Walaisal murad annahu ta'ala ibtada'a kalaman summa sakata. Bukanlah maknanya Allah Ta'ala mula-mula diam, lepas tu Allah Ta'ala berkata-kata, tu yang Sayyidina Musa dengar. Tidak. Kerana apa? Li'annahu lam yazal mutakalliman daiman abada. Kerana Allah Ta'ala itu sentiasa mutakallim, sedia kala dan selama-lamanya. Hanya yang berlaku kepada siapa? Kepada Sayyidina Musa. Sayyidina Musa ditanggalkan hijabnya, kemudian mendengar kalam Allah Ta'ala dan dikembalikan semula hijab.
Kemudian apa yang disebutkan? Warawa anna sayyidana Musa alaihi salam kana yasuddu udhunaihi inda kudumihi minal munajat li'alla yasma'a kalamal khalqi likaunihi la yastati'u sama'ahu li'annahu sara indahu ka'ashaddi ma yakunu min aswatil bahaim al-munakkarah bisababi ma dhaqa minal ladzati allati la yuhata biha inda sama'i kalami man laysa kamithlihi syai'. Apa katanya? Dan diriwayatkan bahawa Sayyidina Musa menutup telinganya selepas daripada kembali daripada munajat kepada Allah Ta'ala di Bukit Tur Sina. Kenapa ditutup? Supaya tak mendengar kalam makhluk yang lain, kerana dia tak boleh nak dengar kalam tersebut. Kalam makhluk lain ni Sayyidina Musa tak boleh nak dengar. Kenapa? Kerana bagi Sayyidina Musa kalam tu lagi teruk dan lagi keji daripada suara binatang-binatang. Hatta kalam manusia itu sendiri pun lebih teruk. Sebab apa? Sebab dia dah merasai kelazatan mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala yang qadim. Iaitu bisa babi madzaqa minal ladzati allati la yuhata biha inda sama'i kalamin man laysa kamithlihi syai'. Waqad ashraqa wajhuhu minan nuri fama ra'ahu ahadun illa ama fatabarqa'a fabaqiyal barqa' ala wajhihi ila an mat. Sayyidina Musa setelah daripada mendengar kalam Allah Ta'ala, wajahnya bercahaya. Dan siapa yang melihat wajah Sayyidina Musa akan buta kerana cahaya yang ada. Kerana itu Sayyidina Musa tutup pakai macam selendang ataupun macam penutup lah. Barqa' ni kalau lugah asal kita sekarang ni purdah tu lah. Tapi tidaklah, bukan purdah. Maknanya Sayyidina Musa tutup muka Sayyidina Musa sehinggalah Sayyidina Musa meninggal ataupun wafat. Ila anman, sehinggalah Sayyidina Musa wafat. Sayyidina Musa kekalkan barqa' yang ada di kepalanya untuk menutup mukanya, supaya orang tak nampak muka Sayyidina Musa kerana cahaya yang ada, dan cahaya tersebut menyebabkan orang yang melihat Sayyidina Musa itu buta. Baik. Jadi dalam masalah sama ataupun dalam masalah Sayyidina Musa mendengar kalam Allah Ta'ala juga ada perbahasan. Ada persoalan. Kalau ada yang bertanya bagaimana Sayyidina Musa mendengar kalam Allah Ta'ala, kaifa sami'a Sayyiduna Musa kalam Allah Ta'ala. Baik. Adakah Sayyidina Musa mendengar suara ataupun bunyi? Kalau kita kata Sayyidina Musa mendengar suara dan bunyi, maka Sayyidina Musa bukan mendengar kalam Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana kalam Allah Ta'ala bukan suara dan bunyi dan juga bukan huruf. Kalau kita kata Sayyidina Musa mendengar kalam Allah Ta'ala tetapi bukan suara dan bukan huruf, maka kita kata apa? Sayyidina Musa telah mendengar kalam ataupun telah mendengar perkara yang bukan huruf dan juga bukan bunyi. Jadi macam mana, apa yang Sayyidina Musa dengar? Adakah dengar, kalau kita kata Sayyidina Musa mendengar suara dan huruf, maka kita dah isbatkan dekat awal tadi, kita kata kalam Allah Ta'ala bukan suara dan huruf. Maka kalau yang didengar suara dan huruf, maka itu bukan kalam Allah. Baik. Kalau yang didengar bukan suara dan bukan huruf, bagaimana untuk mendengar sesuatu yang bukan suara dan bukan huruf? Bukan bunyi. Macam mana nak dengar? Kita mendengar kerana ada bunyi. Dapat? Baik. Maka disebutkan jawab kepada masalah ini bahawasanya Sayyidina Musa alaihi salam benar-benar mendengar kalam Allah Ta'ala yang bukan huruf dan bukan bunyi, dan ia adalah sifatun qadimah. Dapat? Tapi bagaimana? Kita kata soalan dengan kaifa ni, yang bertanya kepada kaifiyat, muhal ataupun mustahil untuk dijawab. Kenapa? Baik. Kita sebutkan begini. As-sam'u adalah naw'un minal idrak. Jenis untuk ataupun satu perkara yang kita panggil salah satu daripada jenis idrak. Idrak ni maknanya benda yang kita boleh rasa ataupun boleh kita faham sesuatu perkara, idrak. Baik. Dan soalan dengan kaifa, kalaulah kita kata macam mana Sayyidina Musa dengar? Kaifa sami'a Sayyidina Musa kalam Allah. Soalan ini sama dengan soalan kalau kita kata ataupun kalau seseorang tanya kaifa, ataupun kita kata apa? Kaifa adrakta halawata sukkar.
Macam mana engkau rasa manisnya gula? Macam mana kau rasa manisnya gula? Jadi soalan ni, kita ambil soalan ni dulu. Macam mana rasa manisnya gula? Contoh saya tanya, macam mana rasa manisnya gula? Jadi jawapan kepada soalan ini ada dua. Sama ada orang yang bertanya memang benar-benar boleh rasa gula yang seperti mana orang yang pertama rasa, maka dia tahu hakikat manisnya gula tu macam mana. Tapi boleh takbirkan tak? Tak boleh. Kita boleh kata manis je. Kita boleh kata manis je. Tapi manis yang macam mana? Selagi tak rasa manis tu, selagi tu tak boleh ditakbirkan. Tapi kalau dia boleh rasa manis yang seperti dirasa oleh orang yang ditanya, maka selesailah. Dia tahulah makrifat tam. Tapi kalaulah dia tak mampu untuk merasa perkara tersebut, boleh jadi gula tak ada. Ataupun boleh jadi, kita kata apa? Sama ada kita kata gula tu tak ada, ataupun kita bawa sesuatu yang menyerupai gula. Contoh kita kata okey, kalau tak ada gula, kita kata kalaulah contoh kita kata gula tak ada. Jadi macam mana dia nak rasa manis tu? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh nak ditakbirkan. Baik, kalaulah gula tak ada, tapi ada benda yang menyerupai gula. Contohnya madu. Kita kata, cubalah rasa madu tu. Maka dia rasa madu. Inilah rasa macam rasa gula. Tapi sama tak? Tak sama. Jadi, faham tak? Jadi soalan dengan kaifa ni macam mana nak jawab? Kalau orang yang bertanya mampu untuk mendengar seperti mana Saidina Musa dengar kalam Allah Ta'ala, maka boleh maka pada ketika itu dia mampu untuk tahu bagaimana Saidina Musa mendengar kalam Allah Ta'ala. Dapat? Tapi kalau kita buat kiasan, kita kata macam sekian-sekian. Kita panggil, kalaulah sama ataupun serupa dengan yang pertama, tetapi tetap juga ada perbezaan. Sama juga dengan gula dan juga madu. Walaupun kedua-duanya manis, tetapi manis madu bukan manis ni gula secara hakikatnya. Bukan sama min kullil wujud, tak. Mungkin sama kerana dua-duanya manis, tapi ada perbezaan kerana manis tu sendiri pun darajat. Ada darjat dia lah, ada peringkat-peringkat dia. Dapat tak? Jadi soalan dengan kaif ini soalan yang mustahil untuk dijawab selagi mana kita tidak mendengar seperti mana Saidina Musa mendengar. Dapat? Jadi soalan kaif kita panggil apa? Mustahil untuk dijawab. Kenapa? Kerana kalaulah kita nak tahu bagaimana Saidina Musa mendengar kalam Allah Ta'ala, kita mesti mendengar kalam Allah Ta'ala juga. Tapi boleh tak? Tak, muta'adzirun. Kenapa? Kerana itu khususiat Saidina Musa. Kerana itu dipanggil sebagai kalimullah. Dipanggil sebagai kalimullah. Baik. Maka dalam masalah kaif, kalau orang tanya, habis macam mana Saidina Musa dengar? Kita kata su'alun bi kaif muhalun. Kenapa? Kerana yus'al ataupun yus'alul kaifiyah bima la kaifiyatalah. Bertanya tentang kaifiyah pada perkara yang tidak ada kaifiyat langsung. Maksudnya Allah Ta'ala tidak ada kaif. Kalam Allah Ta'ala tidak ada kaif. Baik, dapat? Kemudian, kalaulah ditanya, ini saya buat susunan, turutan. Tadi, kita kata macam mana Saidina Musa dengar? Kita kata soalan ini sendiri dah salah dah. Kalau kita kiaskan kepada perkara yang kita boleh nampak pun, kita faham. Manisnya gula, macam mana nak tahu gula tu manis? Kena rasa. Kalau tak boleh rasa, kita datangkan dengan perkara yang serupa. Sama ke? Tak. Tak sama juga. Kenapa? Kerana kita panggil perkara tersebut walaupun ada persamaan, tetap ada perbezaan. Maka tak boleh nak hukum ianya sama. Tak boleh kita kata gula sama dengan madu. Tak boleh. Baik. Soalan yang seterusnya yang timbul dalam masalah Saidina Musa mendengar kalam Allah Ta'ala. Baik. Adakah kalam Allah Ta'ala itu hanya semata didengar oleh Saidina Musa? Sedangkan dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengisbatkan bahawasanya kaum musyrikin juga mendengar kalam Allah Ta'ala, iaitu pada ayat wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jadi dekat sini Allah Ta'ala isbatkan
Isbatkan apa? Isbatkan sama kepada kaum musyrikin terhadap kalam Allah Ta'ala. Jadi bagaimana? Kaum musyrikin juga dengar kalam Allah Ta'ala. Baik, kita katakan bahawasanya macam mana? Kita katakan yang didengar oleh kaum musyrik itu adalah suara dan bunyi huruf yang menunjukkan kepada sifat. Iaitu apa? Iaitu Taurat. Kalau dalam ayat ni Taurat ke Quran. Dalam ayat ni Quran. Dalam ayat surah Baqarah ni Quran kan? Quran. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka. Kalau ada seorang daripada kaum musyrikin itu meminta perlindungan, fa'ajirhu, maka berilah perlindungan hatta yasma'a kalam Allah. Dapat? Jadi yasma'a kalam Allah ay yasma'a qira'atil Quran. Mendengar qiraah Quran, bukannya mendengar kalam Allah Taala, tapi mendengar Al-Quran yang dibaca, yang dilantunkan. Dapat? Kalau ditanya, kenapa tak boleh kaum musyrikin ni mendengar kalam Allah Taala? Kita kata kaum musyrikin tak mendengar kalam Allah Ta'ala. Yang didengar hanyalah qira'ah, ataupun kita kata al-aswad ad-dalatu ala sifatin qadimah. Dan mereka tidak mendengar kalam Allah Ta'ala dengan makna sifatullahi Ta'ala. Tidak mendengar sifat Allah Ta'ala, tetapi mereka mendengar qira'ah. Jadi beza, qira'ah. Dia orang bukan mendengar al-maqru', tak. Dia orang mendengar qira'ah. Kerana itu Al-Imam Al-Ghazali ada ibarah yang kita panggil dalam I'tisam fil I'tiqad, menyebutkan apa? In kana sautu al-masmu'u lil musyrik 'inda al-ijarah huwa kalamullahil qadim. Kalaulah yang didengar oleh kaum musyrikin itu adalah kalam Allah Ta'ala yang qadim, ketika meminta perlindungan tadi tu, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. فَأَيُّ فَضْلٍ لِسَيِّدِنَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ فِي اخْتِصَاصِهِ بِكَوْنِهِ كَلِيمًا عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ يَسْمَعُونَ كَمَا سَمِعَ. Kalau kita kata apa? Kalaulah kaum musyrikin itu mendengar kalam Allah Ta'ala yang qadim, maka apa kelebihan yang ada pada Sayyidina Musa sehingga disebut sebagai kalimullah? Dalam masa yang sama, kaum musyrikin juga mendengar kalam Allah Ta'ala. Jadi perkara tersebut kalau kita panggil, kita timbang dari sudut akal sendiri pun mustahil. Jadi yang didengar oleh Sayyidina Musa adalah kalam Allah Ta'ala, iaitu sifatul qadim. Adapun yang didengar oleh musyrikin adalah qira'atul Quran. Dapat? Jadi ada beza. Jadi tetap kita kata yang didengar oleh Sayyidina Musa berbeza dengan yang didengar oleh kaum musyrikin. Baik. Khulasah pada masalah ini, kalau kita lihat dalam Al-Quran, kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak menunjukkan kalamullah Ta'ala itu dengan makna sifatun qadimah, tidak akan ada lafaz sama' dekat situ. Tidak akan ada lafaz yasma'u ataupun sami'a. Tak ada. Contoh pada ayat kita baca dalil tadi, wa kallamallahu Musa taklima. Ada isbat sama' ke? Tak. Hanya isbat kalam sahaja. Tapi ada isbat sama'? Tak ada. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga pada ayat surah Baqarah juga kan, minhum man kallamallah. Ketika taksim Nabi tu, wa minhum man kallamallah. Ada isbat sama' ke? Tak. Hanya isbat kallamallah. Hanya isbat kalam Allah Ta'ala. Isbat sama' tidak. Tapi pada lafaz kalamullah, kalau Allah Ta'ala nak isyaratkan kepada qira'ah, maka Allah Ta'ala akan isbatkan sama'. Contoh ayat tadi, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Jadi kalamullah di situ maknanya apa? Qira'ah. Qira'atul Quran. Begitu juga pada ayat surah Baqarah juga, afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah. Kalamullah di situ maknanya apa? Kitab Taurah. Maka kalau nak isbatkan qira'ah, Allah Ta'ala akan iringkan dengan sama'. Kalau semata menunjukkan kepada sifat yang qadim, Allah Ta'ala tidak isbatkan sama' pada ayat ini. Tidak ada. Jadi kalau kita taftish, kalau kita kita panggil tatabbu', kita tengok apa yang ada dalam Al-Quran, isbat
isbat kalam Allah Ta'ala dengan makna sifatun qadim, tidak ada lafaz sama. Wa kallamallahu Musa taklima wa minhum man kallamallah. Ada isbat sama? Tak ada. Jadi maknanya apa di situ? Sifatun qadimatun qaimatun bidzatillahi ta'ala laisa bisautin wala harfin. Kemudian kalau yang dimaksudkan adalah qiraah, maka Allah Ta'ala akan isbatkan sama. Akan isbatkan sama. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Dapat? Jadi macam mana sifat kalam Allah Ta'ala? Wallahu Ta'ala a'la wa a'lam. Jadi yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ada yang didengar oleh Sayyidina Musa pun sebahagian daripada kalam Allah Ta'ala, bukannya semua. Kerana idrak hakikat Allah Ta'ala ma'juz. Kita tak mampu nak idrak hakikat Allah Ta'ala. Baik, dapat? Baik, waqad ajma'a ahlul adyan wal milal ala annahu ta'ala mutakallimun. Telah sepakat seluruh agama mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala itu mutakallim. Wa aidan kullu hayyin qabilun lil ittisafi bil kalam. Setiap perkara yang hidup boleh bersifat dengan sifatul kalam. Wal qabilu lisyai'i la yakhlu anhu aw an diddihi. Jadi sesuatu yang boleh menerima akan sesuatu perkara yang boleh menerima akan sesuatu, sama ada dia terima perkara tersebut ataupun lawannya. Contoh macam kita, kalau kita tak melihat, kita buta. Jadi kalau kita boleh melihat, maknanya kita boleh juga buta. Kalau kita buta, maknanya kita boleh juga melihat. Dapat? Jadi perkara yang, sebab tu dia kata apa? Wal qabilu lisyai'i la yakhlu anhu wa au an diddihi. Kalau tak tinggi, pendek. Kalau tak bercakap, diam. Dapat tak? Ataupun kalau tak bercakap, bisu. Maka ini Syekh Muhammad Nawawi Bantani Al-Jawi nak masuk kepada dalil aqli kepada sifatul kalam. Tapi sebab kita dah sebut bahawasanya dalil aqlinya adalah dhaif. Wa aidan kullu hayyin qabilun lil ittisafi bil kalam wal qabilu lisyai'i la yakhlu anhu aw an diddihi. Falau lam yattasif subhanahu wa ta'ala bil kalam lattasafa bididdihi lakin ittisafihi bihi muhalun lakinna ittisafahu bihi muhalun li'annahu naqsun wan naqsu alaihi ta'ala muhalun. Tapi kita dah sebut sebelum ini, kita kata apa? Alaqah antara al-kalam dan juga al-kharas, iaitu al-bukmu, adalah diddan. Kedua-duanya adalah amran wujudian la yajtami'an wa qad yartafi'an. Jadi boleh jadi Allah Ta'ala itu kalamnya bukan seperti boleh jadi kita kata apa? Kita isbatkan kalam nafsi dan kalam lafzi. Tetapi tetap kalam Allah Ta'ala itu bukan seperti kalam nafsinya manusia. Dapat? Jadi bila disebut falau lam yattasif subhanahu wa ta'ala bil kalam lattasafa bididdihi. Okay, ini ada iskal. Dalam dalil ini ada iskal. Sebab apa? Sebab did la yajtami'an wa qad yartafi'an. Dua-dua boleh ternafi dengan adanya amran salisan, adanya perkara yang ketiga. Lakin ittisafahu bihi muhalun, iaitu ittisaf Allah Ta'ala dengan lawan bagi al-kalam, iaitu al-kharas, adalah mustahil. Kerana itu adalah kekurangan, dan kekurangan itu mustahil pada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita habiskan sikit akhir tu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani sebelum masuk kepada sifat al-ma'nawiyah. وهذه الصفات السبعة وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام تسمى صفات المعاني. Dipanggil sebagai sifat ma'ani. وهي وجودية. Semua sifat-sifat ini sifatul wujudiyah. Sebab tu kita kata apa? Kalau sifatun nafsiyah semata-mata menunjukkan kepada zat, tidak ada amran zaidan, tidak ada maknan zaid ala zat. Sifatul salbiyah daliluha kulluha salbi ataupun nafi. Dapat? Masuk kepada sifatul ma'ani, kita kata apa? Kulluha wujudiyah. Jadi apa dhabit wujudiyah? Syekh kata bihaisu
Lau kushifal hijab la ru'iyat aw sami'at. La ru'iyat aw sumi'at. Kalaulah diangkat hijab, maka akan dilihat dan didengar sifat-sifat Allah Ta'ala ini. Wa hadhihi sab'atu tulazimu sab'ah allati tusamma ma'nawiyah wa hiya umurul i'tibariyah. Kita berhenti dekat sini. Permasalahan berkenaan dengan ataupun sifat, taksimat sifat yang terakhir, iaitu sifatul ma'nawiyah. Maka kita kata apa? Sifat Allah Ta'ala, sifat ma'ani, kesemuanya sifat wujudi. Kesemuanya adalah wujudiyah. Sifatul wujudiyah. Maka kalau wujudiyah maknanya apa? Kalau diangkat hijab, maka kita boleh nampak dan kita boleh dengar sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada soalan? Kan tadi belajar yang betul kan dia begitu kalah, maksudnya dia sebab kata Allah pun kalah kan. Kita tak ambil tu dari kalam Allah Ustaz. Ambil lah tu. Ambil bermakna Allah ciptakan kalam. Kalau ada adik macam aku tak berapa gambar dia dari yang Allah cakap, sedangkan ayat tu dia tunjuk Allah yang berkata. Takwil lah. Mereka takwil juga. Mereka takwil kalam Allah Musa bermakna khaliqul kalam. Allah Ta'ala ciptakan kalam. Sifat kalam maksudnya kalam Allah yang tidak diisbatkan dengan samak tu kan, adakah Nabi Musa tu dengar ataupun Nabi dengar? Allah Ta'ala. Yang itu tak tahu. Tapi yang tu isbat sifatul kalam ataupun isbat kalam samak kalam tu hanya pada Sayyidina Musa. Sebab itu dipanggil Sayyidina Musa dipanggil sebagai apa? Kalimullah. Kalimullah. Soalan tu kita ni sebenarnya apa dia sifat ni dengan sifat